Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak share kepada semua pelajar tingkatan 4 yang ingin memilih bidang pelajaran tingkatan 4. Jadi saya di sini akan menekankan tentang reka cipta kerana saya tahun ni mengajar reka cipta. Kenapa reka cipta? Kita sebenarnya boleh memilih banyak bidang. Yang pertama kita ada sains tulis, kimia, biofizik. Kemudian kita ada akaun, kita ada GKT ataupun dulu lukisan kejuruteraan. Kita ada ICT, komputer, komunikasi, dan saya menekankan di sini reka cipta. Jadi kenapa saya memilih reka cipta untuk pelajar-pelajar saya? Jadi yang pertama, kita mestilah kena ada jati diri sendiri, minat sendiri, yang mana kita bukan ikut kawan. Bukan pilih reka cipta ni sebab nak ikut kawan. Jadi kita pilih reka cipta ni sebab kita tahu apa kelebihan reka cipta. Di sini saya nak share apa dia kelebihan reka cipta. Yang pertama, dari segi pembelajaran dia melibatkan kerja khusus lah. Okay, kerja khusus. Tingkatan 4 kita buat folio, tingkatan 5 kita buat kerja projek. Baik, dalam reka cipta ada teori dan juga kerja khusus lah. Teori itu memberi markah sebanyak 70% pada peperiksaan SPM yang dipanggil kertas 1. Jadi kerja khusus itu kertas 2 yang dinilai pada 2 tahun tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi teori SPM itu 70%, kerja khusus hanya 30%. Okay, daripada 30% tu kerja khusus dibagi pada 2. Yang pertama dipanggil folio, yang kedua projek. Jadi folio projek tu memakan 30% saja, 20% untuk folio dan 10% saja untuk projek. Jadi kerjanya lebih mudah lah. Okay, jadi cara yang kedua, belajarnya santai sikit. Kita tak ikut teori banyak-banyak. Kita lebih pada hands on. Yang mana kita akan buat menggunakan komputer, kita buat folio, kita buat projek di bengkel dengan bantuan cikgu lah. Jadi kenapa reka cipta? Saya memilih reka cipta. Sedangkan ada lagi banyak lukisan kejuruteraan ataupun JKT, kita ada ICT, kita ada akaun dan kita ada sains. Kenapa saya memilih reka cipta? Sebenarnya bila kita belajar reka cipta ni, kita dah automatik akan belajar GKT, lukisan kejuruteraan. Kita ada lukisan oblik, lukisan isometrik dan sebagainya. Automatik kita akan belajar lukisan kejuruteraan. Yang kedua, kita ada ICT. Kita gunakan teknologi ICT untuk membuat folio, membuat grafik kita menggunakan ICT. Yang ketiga, kita memang ada sains lah. Kita ambil kimia, fizik dan juga maths. Yang keempat, akaun pun ada. Kita belajar untung rugi, kos membuat bahan tu berapa, yang kita kalau kita boleh pasaran tu berapa keuntungan dia, itu kita akan belajar untung rugi, juga termasuk akaun. Okey, seterusnya yang ketiga, kita akan dapat kemahiran. Okey, yang ketiga kemahiran, yang mana kita akan praktik hands on. Kita buat kerja apa, menggunakan tangan, menggunakan idea kita, menggunakan kreativiti, yang mana kita semakin lama semakin kreatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa kelebihan menyelesaikan masalah ni? Yang mana bukan sahaja masalah tu berlaku dalam reka cipta, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita terlalu banyak masalah. Jadi dengan cara pemikiran kreatif dan kritis, kita akan menyelesaikan banyak masalah yang lebih bernilai daripada reka cipta itu sendiri. Okay, kita boleh membantu orang lain juga menyelesaikan masalah. Okay, yang keempat yang paling menarik ialah tentang kerjaya lah. Jadi kenapa kerjaya? Lebih ni fakta, lebih 80% graduan universiti hari ini menganggur. Dalam istilahnya tidak bekerja menggunakan ijazah ataupun diploma yang ada. Sekali lagi, 80% graduan universiti hari ini tidak bekerja dengan ijazah ataupun diploma yang dimiliki. Jadi dia bekerja apa? Dia bekerja guru kafa, dia bekerja sebagai jurujual dan sebagainya. Jadi kenapa kita belajar penat-penat tetapi tidak bekerja dengan ijazah yang kita ada? Jadi oleh kerana 80% tidak bekerja, maka peluang kerja akan datang sebenarnya. Musim PKP ni semakin menyempitkan peluang kerja masa akan datang. Jadi apa peluang kerja yang paling baik? Ialah kerja sendiri. Okay, bukan tak boleh kerja makan gaji, mungkin hanya 10% ataupun 5% sahaja graduan yang boleh makan gaji. Selebihnya 90%, 80% akan bekerja sendiri. Jadi why not kita bersedia hari ini untuk kerja sendiri pada masa akan datang. Jadi kenapa belajar penat-penat ambil ijazah, tiba-tiba nak kerja sendiri? Sebenarnya ijazah yang kita ada tu merupakan satu platform kita untuk create kerja. Zaman dulu bila kita ada ijazah,
kita akan ditawarkan dengan gaji yang sesuai dengan ijazah kita. Tapi hari ini tidak lagi. Hari ini ijazah yang kita ada, kita pernah buat diploma berijazah, sebenarnya itu adalah platform untuk kita belajar create kerja untuk orang lain. Okay? Niat yang baik, kita akan membuka peluang kerja pada orang lain. Jadi Reka Cipta adalah salah satu platform yang baik untuk mencipta kerjaya pada masa akan datang. Dengan cara apa? Baik, tengok sini ya. Yang pertama, kita kreatif. Bila kita belajar dalam bidang Reka Cipta ni, kita kreatif. Mana kita boleh create sesuatu yang daripada tidak ada kepada ada. Ataupun daripada sesuatu yang sudah ada, kita basuai ke arah yang lebih baik. Jadi itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang kreatif. Kerja yang tiada pada masa akan datang akan kita adakan kerja tu. Kerja yang dah ada tapi kita murnikan lagi dengan cara yang lebih baik. Itu dari segi kreativiti ya. Apa contoh-contoh kerja yang boleh kita buat? Jadi hari ini terlalu banyak online pembelajaran online. Okey, berkait dengan kerja sendiri ya. Sebenarnya kerja sendiri lebih baik, lebih banyak kelebihan dia berbanding dengan kerja makan gaji ya. Mungkin mak ayah di luar sana akan marahkan saya kerana saya mempromosikan kerja sendiri lebih baik. Jadi ini berdasarkan hari ini. Zaman dulu, wahai mak-mak ayah sekalian, zaman kita dulu memang betul kerja makan gaji itu lebih baik sebab kita mudah menguruskan kehidupan kita, berbanding hari ini susahnya makan gaji kerana tak ada kerja yang kita boleh buat untuk makan gaji. Yang sedang makan gaji pun dibuang berapa ribu, berpuluh-puluh ribu company yang buang kerja musim PKP ni. Jadi why not kita bersedia lebih awal. Kita bersedia untuk kerja sendiri, tapi kalau dapat rezeki makan gaji akan datang, okeylah. Tapi why not kita bersedia untuk makan kerja sendiri hari ini, supaya in case apa berlaku pun akan datang, kita lebih bersedia lah. Jadi Reka Cipta insyaAllah menyediakan lebih banyak peluang untuk kita create kerja sendiri pada masa akan datang. Macam mana kaedah dia tu? Contohnya, satu contoh saya bagi, grafik kan lah, bidang Reka Cipta grafik. Hari ini banyak syarikat-syarikat yang nak iklankan produk mereka. Jadi why not kita sediakan platform untuk pengiklanan. Jadi kita boleh buat reka bentuk pengiklanan, reka bentuk video, reka bentuk produk tu sendiri. Dia ada idea ataupun dia ada problem, kita selesaikan problem dia dengan create satu alat untuk menyelesaikan masalah tu. Biasa banyak di kilang-kilang lah. Okay, kilang ataupun perusahaan, mana-mana sahaja yang production, melibatkan production, dia akan ada problem. Walaupun benda tu dah ada, mungkin nak tambah lebih baik, kita akan solve problem dia orang. Jadi itu salah satu bentuk kerjaya akan datang. Itu sebahagian saja. Sebenarnya banyak lagi saya nak share kerjaya-kerjaya yang kita boleh create pada masa akan datang. Termasuklah online business, lebih pada perniagaan lah. Okay, lebih pada perniagaan sebab hari ini pun platform yang boleh kekal sustain dalam PKP ni adalah bisnes, bukan makan gaji. Jadi kita tak tahu pandemik ni sampai bila. Jadi why not kita bersedia lebih awal dengan pembelajaran online. Dengan nanti kerjaya kita pun akan online je. Duit pun masuk online saja. Jadi insyaAllah pilih RC sebagai pilihan pertama anda. InsyaAllah saya tidak menjanjikan bulan dan bintang, tapi saya insyaAllah saya akan cuba membawa pelajar-pelajar semua lebih kreatif, lebih berdaya saing dalam mencipta kerjaya pada masa datang. Niat kita satu, untuk membantu orang lain untuk dapat kerja yang lebih mudah, kita bantu orang lain memudahkan kehidupan orang lain. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.